Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, baiklah. Pada hari ini kita akan sambung tajuk pada minggu lepas berkenaan dengan syair di zaman jahili. Okay, kalau kita tengok kalau kamu ingat pada minggu lepas kita bincang bahawa syair itu ada beberapa tema dan temanya terbahagi kepada 3, iaitu yang dikekalkan. Maksud saya ialah tema tu ada di zaman jahili dan dikekalkan ke zaman Islam. Yang kedua ialah tema-tema yang baru yang dibawa oleh Islam, dan yang ketiga ialah tema yang dibuang. Maksudnya di zaman jahili dulu ada, di zaman Islam tak ada. Sebab sekarang kita bincang tentang tajuk di zaman permulaan Islam. Okey. Ustazah terus sahaja untuk jimatkan masa. Okey, jadi kita tengok bahagian yang pertama, iaitu al-awwal. Yang pertama, ma baqiya min awradi syi'ri jahili, iaitu tema-tema yang kekal, tema-tema syair jahili yang bakia, yang dikekalkan, wastamir fi sadril Islam, dan ianya terus digunakan di zaman permulaan Islam ataupun di zaman Islam. Okey, antara tema-tema ialah yang pertama al-madahu, iaitu puji-pujian. Okey, yang mana tema syair yang puji-pujian ini antaranya ialah isinya ialah waqad ittajaha syu'ara'ul ladzina aslamu ila madahir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana para penyair asyu'ara allazina aslamu, para penyair yang telah asyu'ara allazina aslamu, yang telah memeluk Islam itu allazina aslamu, yang telah memeluk agama Islam, ila madahir rasul sallallahu alaihi wasallam, menggunakan tema puji-pujian ini dalam syair mereka dengan niat untuk memuji madahir rasul sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu tema yang berbentuk al-madahu, iaitu puji-pujian. Okey, yang kedua ialah ar-risa, nampak ni asal ni yang kedua ar-risa'u, maksudnya ialah ratapan, kama ittajahu ila risa'i syuhada allazina qutilu fi sabilillah. Okey, yang mana tema ar-risa ini, ratapan ini ialah ittajahu ila risa', yang mana mereka menggunakannya ila risa'i syuhada, untuk meratapi, bukanlah meratap tu maksudnya beria, cuma seperti menangisi asyuhada, para syuhada, allazina qutilu, yang terbunuh, yang terkorban, fi sabilillah, di jalan Allah, yang mana di zaman permulaan Islam ini banyak berlaku peperangan di kalangan para sahabat dengan kaum kafir Quraisy. Jadi tema syair yang berbentuk ar-risa ini digunakan untuk menceritakan tentang para penyair, menceritakan tentang pahlawan-pahlawan Islam dan juga para sahabat yang telah mati syahid, yang berjuang di jalan Allah. Dan juga warisa'u, dan juga meratapi man mata, min kibaril muslimin, mereka-mereka yang meninggal dunia, min kibaril muslimin, yang terdiri daripada pembesar-pembesar Islam, maksudnya para sahabat Nabi yang meninggal dunia. Jadi itulah itulah yang digunakan oleh para penyair yang berbentuk ar-risa, maksudnya tema yang berbentuk ar-risa itulah kegunaan mereka. Okey, yang ketiga ialah wasful ma'arikil harbiyah, sebenarnya perkataannya al-wasfu sahaja, tema yang berbentuk. Okey, kalau boleh saya tengok kat sini. Okey, patutnya ada perkataan al-wasfu, okey, al-wasfu kat situ, okey, boleh tulislah perkataan ini, maksud saya al-wasfu, Jadi tema yang dia tertinggal, dia punya point, patutnya tulis kat sini, kamu boleh tulislah dekat buku kamu tu, dekat kitab kamu tu, al-wasfu, kemudian barulah ini adalah huraian dia, wasfu ma'arikil harbiyah, okey, typing error kat situ,
Okey, jadi tema yang berbentuk gambaran itu apa kegunaan dia? Selalunya digunakan untuk apa? Wasfu ma'arikil harbiyah, iaitu untuk menggambarkan situasi peperangan ya, allati kanat bainal muslimina wal musyrikin ya, iaitu yang berlaku ya, allati kanat yang berlaku bainal muslimin wal musyrikin, antara orang Islam dan juga orang kafir ya. Musyrikin tu ya, yang menyekutukan Allah lah ya, kaum kafir Quraisy lah ya. Okey. Yang keempat ya, tema yang keempat yang masih dikekalkan zaman jahiliyah ada, zaman Islam ada, ialah al-fahru ya. Al-fahru ini yang keempat ya, iaitu berbangga-bangga. Okey ya. Tema syair yang berbentuk al-fahru ini selalunya ya, waqa'ita syu'ara'u fi sadril Islam ila fahri bil butulatil Islamiyah ya, yang mana para penyair ya menggunakannya tema ini, waqa'ita syu'ara ya, mereka menggunakannya, para penyair menggunakan tema ini pisah dari Islam ya, di zaman permulaan Islam, ila fahril bil butulatil Islamiyah ya, iaitu tujuannya ialah untuk berbangga-bangga ya, dengan menyatakan kebanggaan mereka yang bil butulatil Islamiyah ya. Ada sedikit sambungan dia dekat ujung sini, al-Islamiyah ya, dekat sini ya, butulatil Islamiyah maksudnya pahlawan-pahlawan Islam ya, yang hebat ya, seperti Khalid bin Walid ya, siapa lagi ya, kamu belajar sirah ya. Jadi ada ramai ya pahlawan-pahlawan Islam yang sangat hebat ya. Saidina Umar contohnya ya, terkenal sebagai seorang yang sangat berani ya. Jadi para penyair menggunakan tema al-fahru ini untuk menceritakan ya betapa mereka sangat memuji dan berbangga ya dengan pahlawan-pahlawan Islam tersebut. Okey, kita tengok pula yang seterusnya ialah al-hija ya. Tema yang kelima ialah al-hija'u. Hija'u maksudnya ialah kutukan ya. Jadi banyak juga syair yang bertemakan al-hija ya. Kalau di zaman jahili dulu mereka menggunakan tema al-hija ini untuk mengutuk yang kabilah lain ya. Untuk menonjolkan kabilah mereka mengutuk kabilah lain. Jadi kabilah lain itu akan berasa marah dan dia akan mengutuk pula kabilah mereka. Begitulah yang berlaku ya di zaman jahili. Di zaman Islam ini, okay, kita tengok waqad tajalat ma'arikatul hijab bainal muslimin wal kuffar ya, yang mana dikatakan tajalat ma'arikatul hijab ya, sangat banyak ya berlaku ya kutukan ya. Tajalat ni sebenarnya sangat menyelah, tapi kita sebut menyelah tu kurang tepat, yang kita kata sangat banyaklah ya berlakunya kutuk mengutuk yang ma'arikatul hijab ni, perang kutuk mengutuk ini ya. Okey ya, antara siapa ya? Antara bainal muslimin wal kuffar ya, antara golongan orang Islam yang dan juga orang kafir ya. Hina apa tu ya, hina abad ya Quraisy syu'ara'iha lihija'il muslimin fa amara Rasul sallallahu Hasan bin Sabit. Okey ya. Okey, Ustazah ni kan semoga ya. Okey ya. Jadi ketika mana ya orang kafir ini, orang kafir Quraisy ini, mereka menyuruh ya penyair-penyair mereka yang syuara ya lihijai muslimin ya. Orang kafir ni, orang kafir Quraisy ini, mereka macam melantik ya para penyair mereka ya, beberapa orang penyair mereka untuk mengutuk ya umat Islam dan juga ajaran Islam ya. Jadi Rasulullah pun ya, Pak Amara Rasul SAW, jadi Rasulullah pun menyuruh Hasan bin Sabit yang merupakan seorang penyair terkenal juga ya ketika itu, yahjuhum, okay, ya, iaitu membalas ya kutukan mereka ya. Jadi kalau orang kafir mengutuk umat Islam, jadi Hasan bin Sabit ya dengan arahan Rasulullah SAW ya, dan diperintahkan untuk menjawab ya, untuk mempertahankan ya umat Islam ya, dan mengutuk semula ya tindakan orang kafir Quraisy itu. Okey, jadi ada berapa ya? Ada 5 ya tema-tema syair yang dikekalkan: al-madahu, al-risa, al-wasfu, al-fahru dan juga al-hijab yang Ustazah terangkan ya tadi. Okey ya. Jadi kita tengok pula
itu tadi yang pertama ya, sekejap ya, iaitu tema-tema yang dikekalkan ya. Kita tengok pula tema-tema yang kedua ialah, ini dia yang kedua, iaitu ma ahdatsahul islamu min aghradil jadidah ya, iaitu tema-tema yang diperbaharui ya, yang baru dibawa oleh Islam ya. Min aghradil jadidah tu barulah, maksudnya tema-tema yang baru yang dibawa oleh Islam ya. Yang pertama ya, Bayanud Da'wati Islamiyah. Okey ya. Tema ni zaman jahili memang tak ada lah kan, sebab dulu dia orang belum memeluk agama Islam lagi. Islam itu belum tersebar lagi ya. Jadi tema yang baru ini yang ialah pertama Bayanud Da'wati Islamiyah ya. Kamu boleh ambil sampai kat situ pun tak apa ya. Iaitu syair yang bertemakan menyeru ya kepada ajaran Islam ya, ad-da'wati Islamiyah ya, yang menerangkan tentang dakwah Islamiah ya, wa ta'yidiha ya, dan mengukuhkan dakwah itulah ya. Jadi ada syair-syair yang dia mengajak ya umat Islam dan juga masyarakat ketika itu supaya mengenali ya Islam ya, dan juga meminati ya, dan akhirnya memeluk agama Islam. Okey, yang kedua ialah hasul muslimin ya, iaitu syair yang dia hasul muslimin ya, menggalakkan ya umat Islam ala jihadi a'daihim ya, menentang ya musuh-musuh mereka ya. Untuk apa? Li'a'la'i kalimatillah ya, demi menegakkan kalimah Allah SWT ya, demi menegakkan kalimah tauhid ya, iaitu untuk mengukuhkan Islam itu ya. Jadi ada dua sahaja. Pertama yang menerangkan tentang dakwah Islamiah, yang kedua ialah menggalakkan umat Islam ala jihadi a'daihim ya. Kalau kamu tukarkan perkataan ala a'daihim ni, kamu boleh juga tukarkan kepada ala jihadi fisabilillah ya, berjuang di jalan Allah pun boleh ya. Jadi ikutlah ya mana yang mudah untuk kamu hafal. Okey ya. Jadi itu dua sahaja tema-tema yang baru ya. Tema-tema yang yang kategori yang ketiga ni ya, kamu tengok ya, yang ketiga kat sini. Okey ya. Tadi yang kekal ya, kemudian yang diperbaharui di atas tadi ya, dan sekarang ialah tema-tema yang ketiga ialah mahujira wa turika ya, iaitu tema-tema yang dibuang ya, tema-tema yang turika min aghrad syi'ri, tema-tema yang telah dibuang, ditinggalkan, maksudnya tidak digunakan lagi ya di zaman Islam ya. Dulu di zaman jahili tema-tema tu ada, sekarang telah ditinggalkan ya, tidak digunakan lagi ya. Jadi Ustazah ulang balik semula. Kategori yang ketiga ni ialah tema-tema yang dibuang ya, iaitu tema-tema syair jahili yang dibuang. Okey ya. Jadi ada 3 dekat bukan 3, ada 4 dekat sini ya, tema-tema yang Rasulullah tak benar ya, para penyair ya, terutamanya para penyair Islam lah yang menggunakan tema-tema ini ya. Yang pertama ialah al-ghazalul fahish ya. Yang pertama ialah kata-kata yang tidak elok ya, al-ghazalul fahish ya, yang terlampau memuji wanita ya, dan ada yang perkataan-perkataan yang tidak elok dekat situ ya, yang berbentuk terlampau ya, mencintai wanita ya, tapi dengan gambaran yang tidak baik. Okey, itu ditinggalkan. Okey. Yang kedua ialah wasfu as-saidi ya, wasfu as-saidi, iaitu gambaran tentang aktiviti as-saidi ya, berburu ya, dan juga wa mutaradatil wahsyi ya, dan juga menangkap ya, mutaradatil al-wahsyi ini ialah binatang buas ya. Jadi tema ini juga tidak dibenarkan ya di dalam Islam ya. Rasulullah melarang ya para penyair Islam menggunakan tema ini, sebab aktiviti berburu yang dilakukan ya ketika dulu ya, mereka gambarkan dengan satu gambaran yang cukup ganas ya, membunuh ya haiwan tersebut dengan cukup ganas ya, menyiksanya ya. Jadi Islam ya tidak
tidak suka ya kepada kezaliman ya, walaupun terhadap haiwan ya. Jadi Rasulullah tak benarkan ya tema ni ya. Jadi tema yang kedua ni juga tidak dibenarkan, iaitu wasfus sahidi ya, menggambarkan tentang aktiviti berburu dan juga menangkap binatang buas. Okay, ya. Yang ketiga ialah al-israfu fil mufaharat ya. Yang ketiga ialah melampau-lampau ya dalam al-mufakharat ya, memuji ya. Okey, juga ada juga tema-tema yang dia terlalu melampaui batas lah ya. Okey ya. Sama ada al-mufakharat dan juga munafarat ya. Jadi Rasulullah juga tidak benarkan ya para penyair Islam untuk ya terlalu memuji ya, sehingga kan yang dipuji itu nanti lupa diri ya. Begitu juga dengan al-munafarat ya, iaitu mengutuk pun jangan terlalu mengutuk sangat ya. Jadi kedua-dua ini Rasulullah tak benarkan. Ulang ya, al-israfu fil mufakharat wal munafarat ya, melampaui batas ya dalam memuji dan juga mengutuk. Watabahi bil ahsabi wal ansab, dan juga Rasulullah juga tidak benarkan terlampau taksub sangat ya dengan keturunannya dan juga kabilah mereka ya, tabahi ya. Okay, bil ahsab bil ansab ya, terlampau taksub dengan keturunan. Kadang-kadang keturunannya salah pun dikatakan betul, itu pun Rasulullah tak benarkan ya. Dan yang keempat ialah al-mughalatu fil madhi ya, lagi sekali ya. Kalau tadi al-mufaharat yang berbangga ya, memuji ya, berbangga-bangga ya, memuji-muji. Yang ini khusus kepada puji-pujian. Okey ya, memuji ya, lagi sekali ya, hampir sama dengan yang atas, iaitu terlampau ya, melampaui ya, ataupun terlampau memuji seseorang pun Rasulullah tak benarkan ya. Okey, kita tengok sikit lagi. Wa tamalluki mamduhin ya, sebab bila kita terlampau ya memuji orang tu, sehingga kan al-mamduhin tu ya, orang yang dipuji tu tenggelam ya dalam pujian tu ya. Menyebabkan dia lupa dirilah, senang bahasanya ya. Okey, itulah dia ya 3 kategori syair ya. Yang pertama tadi ialah sekejap ya, saya boleh tengokkan balik semula. Yang pertama tadi ialah ma bakia ya. Okey ya, tema-tema yang kekal ya, dikekalkan ya. Tadi ada 5 semuanya. Kemudian yang ini selalu masuk dalam peksa ya. Kemudian ya, kita tengok pula yang kita bincang yang kedua ni tadi ialah tema-tema yang baharu dan juga tema-tema yang ditinggalkan. Ini maksudnya yang dibuang, tidak diguna pakai ya di zaman Islam. Sebab Rasulullah tak benarkan tema-tema tu sebab dia tak elok ya. Okeylah. Kita tengok pula yang seterusnya ialah alfazu syi'ri. Okey ya, saya basahkan sikit ya. Alfazu syi'ri islami wa asalibihi wa ma'anihi. Okey ya, kita tengok pula lafaz ya syair jahili wa asalibihi ya. Asalibihi ni maksudnya ialah gaya bahasa ya, dan lagi satu wa ma'anihi ya, dan juga makna yang terdapat ya di dalam syair itu ya. Jadi ni subtajuknya, iaitu lafaz-lafaz yang digunakan dalam syair jahili, gaya bahasa dan makna yang terdapat dalam syair jahili itu. Okey ya. Jadi kita tengok dia punya kupasannya sedikit. Yumkinu taqsimu syu'ara fi zalika ila qismaini ya. Yang mana ya para penyair ya membahagikan ya lafaz gaya bahasa dan juga makna ya syair Islami ini kepada dua bahagian ya, iaitu merujuk kepada syu'araul badiyah ya. Okey, sekejap saya samakan sikit supaya kamu mudah nampak ya. Pertama ialah syu'araul badiyah, iaitu penyair kampung. Yang kedua ialah syu'araul hadari, iaitu penyair bandar. Okey ya. Jadi gaya bahasa dan juga perkataan serta makna perkataan itu ya yang dipilih ya, dan yang terdapat dalam syair itu ialah dipengaruhi juga ya oleh penyair itu sendiri, iaitu sama ada mereka itu syu'araul badiyah ya kampung, ataupun mereka itu adalah penyair al-hadari, iaitu penyair bandar. Okey ya, kita tengok dia punya huraiannya sedikit. Okey.
Yang pertama ialah kita tengok ya macam mana lafaz, gaya bahasa dan juga makna yang terdapat dalam penyair kampung. Okey, yang pertama ya, tamayyazu syi'ruhum bi ba'dil khasa'isi minha ya. Jadi syair mereka ni dapat dilihat ya, keistimewaan syair mereka ini ya, dapat kita lihat antaranya ya. Pertama, jazalatul alfaz, bahasa yang padu, yang hebat ya. Quwwatul asalib ya, gaya bahasanya juga hebat ya. Yang ketiga, at-ta'assuru bisy'ril jahili. Okey ya. Saya ulang sedikit, jazalatul alfaz maksudnya perkataan yang dipilih itu tepat, hebat ya. Quwwatul asalib ya, gaya bahasanya juga hebat ya. Mungkin ada istilah lain yang lebih tepat ya sebab ianya sastra ni ya. Okey, yang ketiga ialah at-ta'assuru bisy'ri jahili. Okey ya. Jadi penyair kampung ni mereka masih lagi at-ta'assuru ya, dipengaruhi ya, terpengaruh bisy'ri jahili, dengan syair jahili dulu ya. Okey, sekejap. Okey. Fi ma'ani wal asalib ya, dari sudut makna dan juga gaya bahasa yang mereka gunakan, mereka masih lagi terpengaruh ataupun terikat ya dengan syair jahili ya. Begitu juga suar ya, begitu juga dengan imajinasi ya yang mereka garapkan dalam syair itu ya, yang mereka muatkan dalam syair itu masih lagi ada unsur-unsur jahili. Okey ya. Okey, kemudian yang keempat ialah qillatut ta'assurihim bil ma'anil islamiyah wal asali bil Quran. Okey ya. Killah, jadi sedikit saja ta'assurihim ya, mereka terpengaruh ya bil ma'anil islamiyah wal asali bil Quran. Jadi mereka ini hanya terpengaruh sedikit saja dengan makna Islam ya, dengan istilah-istilah Islam dan juga gaya bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Jadi syair mereka itu masih lagi ada ya, gaya bahasa dan juga unsur-unsur jahili ya dalam syair mereka. Okey, ini dia ciri-ciri ya, keistimewaan penyair penyair kampung ya. Okey, itu dia ya, ada 4. Okey, kita tengok pula beza dia dengan penyair bandar ya, syu'araul hadari ya, penyair bandar. Okey ya, wa tamayyaza syi'ruhum bi ba'dil hasa'is minha ya. Jadi mereka juga terdapat yang beberapa ya ciri-ciri keistimewaan mereka ya. Syair mereka juga dapat keistimewaan syair mereka juga dapat dilihat ya dengan beberapa ciri, antaranya ialah pertama, riqqatul alfaz ya, wa uzubatiha ya. Mereka menggunakan bahasa yang riqqah ya, yang lebih lembut ya. Kita tengok penyair bandar ini, mereka menggunakan bahasa yang agak lembut ya dan menarik. Okey ya. Kemudian layyinul uslub ya, layin pun lembut juga ya. Gaya bahasanya juga lembut, wasuhulah ya, dan lebih mudah difahami. Okey ya. Ini pendekatan ya penyair bandar ini ya. Okey. Dan yang ketiga ya, kita tengok yang ketiga, at-ta'assuru bi ma'anil Quran ya, waqtibasi min afkarihi ya. Dan mereka ini dipengaruhi dengan makna-makna Al-Quran. Maksudnya oleh kerana mereka membaca Al-Quran ya, memahami Al-Quran, kadang-kadang makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran itu dimasukkan ya, diterapkan di dalam syair mereka ya. Waqtibasu min afkarihi ya. Jadi pemikiran mereka juga telah dipengaruhi ya oleh Al-Quran, dan itulah yang menyebabkan mereka ya memasukkan unsur-unsur ya, lafaz, dari sudut lafaz, dari sudut gaya bahasa ya, dan sudut maknanya ya. Memang banyak ya bila dilihat ya, adalah pengaruh ataupun kesan daripada ayat suci Al-Quran yang sangat hebat itu sendiri. Okey ya. Itulah dia perbezaan antara lafaz-lafaz syair, gaya bahasa dan juga makna yang digunakan ya oleh penyair bandar dan juga penyair
penyair kampung ya. Jadi ada beza dekat situ ya. Jadi Ustazah rasa cukuplah sampai setakat itu ya untuk pelajaran kita hari ini. Diharap kamu salin terjemahan ya, dan faham ya. Dan kalau tak faham ya, boleh tanya Ustazah ya, sama ada PM Ustazah ataupun kita bersemuka nanti. Okey. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.